Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kapten Rais, founder, trainer program Lemak Tulin. Lagi beberapa bulan je dah nak hujung tahun. Apa? Korang masih boroi? Korang masih gemuk? Inilah masanya untuk anda semua join program kurus virtual paling viral, paling berkesan, paling tak menipu, program Lemak Tulin. Confirm tak menyesal. Sebab apa? Tak perlu pakai alat, tak perlu pergi gym. Boleh buat dekat mana-mana, tak ganggu masa korang. Kita tak pakai apa-apa produk kurus, suplemen atau apa-apa produk. Paling murah, paling marahan, ada money back guarantee. Semua orang boleh join program Lemak Tulin, tak kira umur, jantina atau berat badan. Dah lebih 10,000 pernah join Lemak Tulin. Semua berjaya, tak ada lagi yang gagal. InsyaAllah korang akan nampak kesan yang paling ketara dalam masa seawal 7 hari sahaja. Lagi beberapa bulan je nak masuk tahun baru, kita buat projek kurus hujung tahun. Lagi 4 bulan je, jadi setiap bulan kita hanya ada satu batch sahaja. Satu batch sahaja. Slot terhad, masa terhad. Tunggu apa lagi? Klik link dekat bawah untuk daftar sekarang. Ingat, ini adalah peluang terakhir untuk korang kurus sebelum tahun baru. Jadi, join program Lemak Tulin. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia. Rais Hamid, apa hal korang? Check it out now. Ya berabadu, let's go. Come on yo. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada korang semua yang masih belum subscribe, minta tolong subscribe channel YouTube Rais Hamid. InsyaAllah kita akan terus memberikan konten-konten yang insyaAllah boleh dijadikan asbab kebaikan untuk kita semua. Jadi jangan lupa tekan butang subscribe. Ramai yang request dekat aku untuk bagi respon terhadap review yang diberikan oleh YouTuber Zafvlog terhadap filem Air Force The Movie selagi bernyawa. Sebenarnya untuk konten dalam channel YouTube aku ni, aku dah tak nak cover pasal Air Force The Movie lah, sebab aku dah tengok, aku dah buat reaction, dah bagi review dan sebagainya. Tapi ramai orang DM aku untuk minta aku respon sebab katanya Zafvlog dia bagi rating 2/5 saja untuk filem Air Force The Movie ni. Aku ada DM Zafvlog untuk dapatkan kebenaran untuk menggunakan footage video review yang dia buat, tapi dia tak bagi kebenaran. Tak apa, it's okay. So aku punya respon ni, aku just akan quote ayat-ayat yang dicakap dekat dalam dia punya video tu dan aku akan bagi respon dan beberapa penjelasan lah. Secara keseluruhannya, Zafvlog dia ada bagi komen yang positif, bagi komen yang negatif dan ada juga beberapa cadangan yang dia berikan lah. Dia bagi 2 poin yang positif. Nombor 1, feedback positif daripada Zafvlog, lakonan tak ada satu pun yang kayu atau tak sesuai dengan watak. Everyone has performed very well. Yang ni ada yang aku setuju dengan ada beberapa yang aku tak setuju. Aku tak nafikan ada beberapa watak utama dan watak sampingan memang perform sangat-sangat bagus, real, nampak macam memang real sebagai seorang anggota TUDM. Tapi ada juga beberapa watak yang aku rasa memang sangat-sangat janggal. Memang aku tengok macam awkward lah. Tapi walau bagaimanapun, kalau Zafvlog nampak perform very well tu, alhamdulillah, baguslah. Nombor 2, dia cakap TUDM memberikan kerjasama yang utuh dengan memberikan aset dan jet-jet untuk digunakan dalam filem ini, which is production team dia ada resources yang sangat bagus untuk menghasilkan movie Air Force The Movie ni. Sebenarnya dekat mana-mana dekat dalam dunia ni pun, walaupun dekat US sendiri, kalau nak buat filem yang memasukkan elemen military, Air Force dan sebagainya, memang kau kena ada kerjasama dengan organisasi ketenteraan tu sendiri. Macam dalam filem Top Gun, yes, memang ada kerjasama yang sangat-sangat rapat dengan US Navy sebab dengan menggunakan aset, dan kemudiannya aset tu pun bukanlah satu benda yang boleh dibuat main-main pun. Jadi kena ada kebenaran dan kena ada panduan juga daripada pihak militeri. Untuk respon yang negatif pula, okey, daripada Zafvlog, nombor 1, dia cakap filem ni tak boleh menandingi filem Pascal. Untuk poin yang nombor 1 ni, dia ada sub point dia lah. Nombor 1, dia cakap lebih manis kalau filem ni diletakkan tajuk selagi
bernyawa sahaja. By the way, kalau korang nak tahu, masa aku tengok yang premier tu sebenarnya aku tengok satu hall dengan Zavlog lah. Zavlog dekat depan aku, dia jauh sikit, aku dekat belakang. Memang ada explanation daripada pengarah yang sebenarnya tajuk untuk filem ini adalah Air Force The Movie sahaja, tapi dicadangkan oleh pihak 2DM untuk masukkan wording ataupun tajuk selagi bernyawa. Kata Zavlog kenapa perlu gunakan tajuk selagi bernyawa sahaja, sebab dia cakap in general expectation orang bila dengar tajuk ni Air Force The Movie, first, orang akan expect yang cerita ni macam Top Gun. Second, orang akan expect dalam filem ni banyak scene-scene flying, banyak scene-scene dogfight dan sebagainya. Jadi pada pihak Zavlog sendiri, dia bagaikan rasa tertipu lah. Dan as general audience, dia cakap scene yang melibatkan kapal terbang, dogfight dan sebagainya tu macam terlampau sikit sangat dalam cerita ni. Lebih kurang 30% je. Okey, benda ni aku tak nafikan. Memang scene dogfight, aircraft, apa semua tu, jet fighter semua tu, memang bagi aku memang terlampau sikit. Tapi sebenarnya ada penjelasan di sebalik kenapa korang tengok dia punya jalan cerita tu jadi macam tu, kenapa scene dogfight apa semua tu lebih kurang sangat sedikit lah. Benda ni memang ada diberikan penjelasan oleh pengarah Zulkarnain Azhar, yang masa tu aku rasa Zavlog pun ada juga, tapi mungkin dia tak fokus kot, jadi dia tak sempat nak dengar lah. Draft skrip untuk cerita ni sebenarnya ada lebih kurang 18 ke 22 draft. Pada draft yang ke-22 tu barulah team production dan 2DM agree untuk on dia punya shooting. Pada awalnya filem ni adalah filem Pascal. Kiranya nak buat lebih kurang Pascal lah, tapi Pascal lah versi 2DM, Special Force versi 2DM. Tapi bila production team dapatkan advice daripada 2DM, pihak 2DM lah yang advice balik bagi cadangan untuk menyelitkan unsur-unsur lain selain daripada Pascal sahaja. Sebab yang 2DM nak untuk mengetengahkan keseluruhan organisasi 2DM sendiri. Bukan sahaja Pascal, selitkan juga ada engineering, ada air defense, ada air traffic dan juga ada scene fighter jet apa semua itulah. Disebabkan itulah, kalau sesiapa yang dah tengok, kalau korang perasan, memang terlampau lama sangat lah. Daripada 100% cerita tu, 60 to 70% scene banyak melibatkan anggota Pascal yang dia nak survive dekat negara Namburi tu. Tapi itulah, nak buat macam mana kan. Aku rasa pihak filem Air Force The Movie pun tak fair lah kalau nak cakap inilah alasan dia yang hanya dijelaskan lepas orang dah tengok cerita. Dan memang aku tak nafikan disebabkan ada hype, ada expectation yang tinggi sebab orang dah pernah tengok cerita Top Gun. Yang Top Gun tu sendiri memang tunjuk banyak scene dogfight apa semua, tapi bila tengok Air Force The Movie, part yang dogfight semua tu sangat-sangatlah sedikit dan memang akan ada orang rasa hampa lah. Tapi kalau siapa yang faham yang filem ni sebenarnya nak tonjolkan 2DM dan banyak cabang dalam 2DM yang nak ditonjolkan, jadi kalau mungkin scene dogfight apa tu semua tu macam ada sikit-sikit, aku rasa dorang okey kot. Macam filem Top Gun lah, nama Top Gun tu diguna pakai memang sesuai dengan jalan cerita dia. Yang Top Gun ni dia macam satu kursus yang ada dekat US punya military, US punya navy apa semualah untuk mencari the best fighter pilot. Jadi memanglah scene dia 100% memang cerita pasal banyak scene dogfight, banyak scene yang melibatkan fighter aircraft, fighter pilot semualah. Sebab itulah dia tak letak filem Top Gun tu tajuk dia Royal US Navy, sebab dia nak cerita pasal Top Gun. Macam yang ni dia cerita Air Force. Air Force tu adalah keseluruhan organisasi. Dia tak letak pun tajuk fighter pilot ataupun dia tak letak pun tajuk Hornet masih berbisa, contohnya lah. Tapi itulah, filem ni bukannya dibuat untuk orang 2DM je tengok. Filem ni buat untuk satu Malaysia tengok, yang mana kebanyakan dia adalah orang awam yang mungkin tak pernah tahu pasal 2DM. Jadi tak boleh nak salahkan dorang kalau dorang ada expectation yang macam tu. Jadi bersesuaianlah dengan sub point yang nombor 2 Zaf cakap ataupun Zaf pesan kepada yang bakal menonton, jangan letak expectation yang tinggi. Point negatif yang kedua adalah skrip cringe. Katanya scene romantik yang ada dekat dalam filem tu
tak bagi kesan untuk storyline, just untuk melengkapkan cerita sahaja. Dan ada juga scene ataupun babak yang dia nak tunjulkan dia punya elemen persahabatan tu, tapi macam tak sampai. Yang ni aku setuju. Bab romantik tu sebenarnya memang tak bagi kesan, aku macam tak terasa apa pun. Dan juga aku baru perasan sebenarnya bila Zaf cakap yang part persahabatan tu macam tak sampai, aku pun macam perasan juga sebenarnya. Tapi itulah, benda ni pun itulah, dia tak boleh nak jadikan alasan lah. Sebab bila dah tengok, bila kita tanya balik dekat pengarah, bila kita tanya dekat penasihat TUDM, wakil TUDM, baru diorang nak explain kenapa jadi macam ni, kenapa jadi macam ni. So pada aku tak boleh nak dijadikan alasan. Daripada penasihat TUDM yang terlibat secara langsung dengan movie ni, katanya sebenarnya filem ni panjang lagi duration dia. Sebenarnya filem ni sangat-sangat banyak backstory. Dia cerita macam mana doktor tu jadi doktor, macam mana part training dia, diorang boleh bersahabat, macam mana itu, macam mana ini, barulah sampai dekat scene yang diorang pergi dekat negara Namburi tu untuk misi kemanusiaan. Tapi aku tak tahu sebab apa filem ni banyak dipotong scene dia. Yang berlakon anggota TUDM, kawan aku yang TUDM yang berlakon dalam cerita ni pun, dia pun perasan memang banyak scene yang di shoot tapi tak dikeluarkan dalam movie. Dan aku pelik juga sebenarnya, duration filem ni 1 jam 44 minit je. Aku expect macam 2 jam lebih lah kan. Dan satu lagi point negatif daripada Zaf, dia cakap walaupun filem ni ada pengawasan daripada TUDM, tapi ada sesetengah watak dalam filem ni kita boleh question, kita boleh petikai macam mana dia boleh masuk askar. Contohnya macam ada satu watak tu, dia macam ada gangguan mental, masalah mental disebabkan masalah keluarga yang dialami lah. Pihak Zaf Vlog cakap berbeza dengan cerita Pascal. Kita tahu salah seorang anggota Pascal yang ada masalah immediately terus dibuang. Jadi daripada pihak Navy macam dia sangat-sangat tegas lah. Tapi macam mana dalam filem TUDM ni, orang-orang yang ada penyakit mental ni boleh lepas, boleh teruskan pula berkhidmat dengan TUDM kan. Realitinya memang tak sepatutnya orang-orang yang ada masalah kesihatan, especially gangguan mental, tak boleh terus berkhidmat dalam TUDM lah. Memang sepatutnya orang-orang macam ni memang kena medical board, memang terus berhenti. Tapi mungkin disebabkan ini adalah cerita fiction, nak bagi lagi tambah menarik, dan juga nak cerita yang setiap anggota tentera TUDM ni dorang juga adalah manusia biasa, ada masalah peribadi dekat rumah lah. Mungkin itu yang nak ditonjolkan lah. Macam aku cakap juga sebelum ni, memang kalau boleh filem ni nak ditonjolkan as real as possible. Tapi bila jadi as real as possible, takut penonton pula tak faham, jadi banyaklah diselitkan ataupun keseluruhan cerita ni adalah fiction semata-mata. Dan macam aku bagi tahu juga sebelum ni, sebenarnya filem ni dia ada banyak backstory. Mungkin yang anggota yang mental tu dia ada backstory dia sendiri tapi tidak dikeluarkan dalam filem. Jadi kita pun tak tahu macam mana dia ada penyakit mental tapi dia masih boleh terus berkhidmat dalam Paskau, kalau ikut dalam cerita ni lah. So itu adalah main point yang di highlight oleh pihak Zaf Vlog. Dari segi positif dan negatifnya, Zaf Vlog juga ada memberi pujian untuk scene yang ada satu scene tu yang geng-geng Paskau ni dia terperangkap dalam satu tempat gelap, di mana dia punya scene dia sangat best. Walaupun gelap tapi dia punya lighting, color coding apa semua tu memang sangat cantik lah, dan dia punya scene pun sangat-sangat intense. Pada Zaf Vlog yang ni, dia bagi tahu kat dalam ni, dia cakap filem ni tak gagal, tak sampah, tapi dia macam berasa kurang, macam tak puas. Dari segi sound system, bunyi tembakan, bunyi aircraft apa semua tu memang dia sangat puas hati lah. Tambah pula ada Dolby Atmos, boleh tengok dekat 4DX lagi. Dia cakap ada scene-scene yang nampak macam kamera pecah, macam footage tu pecah. Sebab dia cakap ada setengah shot tu diambil daripada drone dan sebagainya. Mungkin lah ada shot tu dia pakai kamera yang bukan high megapixel benda, aku tak tahu sangat, tapi mungkin di zoom, di crop, jadi nampak pecah. Yang mana aku pun tak perasan scene yang mana, tapi mungkin adalah sebab Zaf Vlog ni memang kerja dia untuk look into details filem-filem ni kan. Secara kesimpulannya daripada Zaf Vlog, dia cakap jangan ada expectation yang tinggi untuk tengok filem ni, dan beliau cakap kenapa dapat sokongan daripada TUDM tapi tak up to his expectation. Okay? Untuk rating dia bagi 2/5 sahaja. Okey,
So kesimpulan respon aku terhadap review yang diberikan oleh Zavlog. Pada awal video tu, Zaf dia ada bagi disclaimer yang dia cakap ini adalah pandangan peribadi dia sebagai penonton biasa sahaja. Pada aku, dia mungkin seorang penonton filem tapi dia kritikal. Daripada aku tak ada masalah dia nak bagi review ke, dia nak kutuk ke, dia nak komen bagus ke, aku tak ada masalah. Sebenarnya bagus dia sentuh benda-benda yang negatifnya, di mana mungkin pihak produksi ada planning nak buat second film untuk Air Force the Movie ni, mungkin prequel, mungkin sequel. Jadi benda-benda yang ditegur ataupun yang dikomen oleh Zavlog ni mungkin boleh improve untuk the next film. Mungkin banyakkan lagi scene dogfight dan sebagainya, mungkin buat storyline yang lain, mungkin itulah macam aku cakap lah, banyakkan scene aircraft lah. Sebab betul dari segi general audience memang dorang nak tengok scene aircraft apa semua itulah. Cadangan aku berdasarkan daripada review Zavlog ni, mungkin lepas ni untuk next film insya-Allah kalau ada untuk Air Force the Movie ni, tak ada masalah, boleh letak tajuk Air Force the Movie, tukar sikit lah untuk cerita yang lain kan. Bubuh, instead of selagi bernyawa, bubuh masih bernyawa, tapi bubuh part yang flying, ada dogfight tu mungkin 50%. Lagi 50% tu barulah diselit-selitkan bahagian-bahagian lain yang dekat dalam TDM lah, cabang-cabang lain. Dengar tak? Tengah buat latihan kemerdekaan, diorang biasanya lalu dekat atas rumah aku. Itu je lah aku punya respon terhadap review yang diberikan oleh Zavlog. Terima kasih Zavlog kerana memberikan review. Sebab aku orang TDM, jadi of course lah aku akan terasa lah kalau dia bagi review positif ke negatif ke. Tapi pada aku, this is a very fair punya comment, very fair punya review. Dia sebagai penonton biasa, dia tak pernah pun claim yang dia ni ada ilmu dalam perfilman ke, pakar dalam perfilman ke, tak pernah. Dia hanyalah penonton biasa yang bagi review sebagai penonton biasa. Cumanya dia ada platform dan dia ada ramai follower, dan dia punya penyampaian dia mungkin unik sikit berbanding dengan yang lain. Dia ada maki-maki, dikira review jujur lah, yang jujur, sangat-sangat jujur, sampai ada setengah filem tu memang kena dimaki. Untuk penggiat-penggiat filem, pembuat-pembuat filem, pengarah-pengarah, penerbit, kita kalau buat filem, korang lah kalau buat satu-satu filem tu, kau tak boleh nak puaskan hati semua orang. Secara normal dia sebagai manusia biasa, of course lah akan ada review yang positif, ada review yang negatif. Takkan yang positif je yang korang kena terima, tapi yang negatif korang tak puas hati, korang cakap tak layak bagi review negatif, padahal tak perfect pun korang punya filem tu. Jadikan review negatif tu sebagai panduan, sebagai benda yang boleh ditambah baik untuk korang punya produk di masa hadapan. Jadi jangan koyak, tak payah sama-sama lah. Kalau tak ada kritikan yang negatif ni, korang pun tak tahu apa kekurangan filem tu yang sebenarnya ada, tapi korang sendiri pun tak sedar. Jadi itu sahajalah aku punya video untuk kali ini. Sekiranya korang suka dengan video ni, korang bolehlah share. Sekiranya korang ada sebarang komen, bolehlah komen dekat bawah. Dan jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah semoga kita semua diberikan taufik dan hidayah, dipermudahkan segala urusan dan dilancarkan rezeki. Semoga kita baik-baik saja. Awalkan solat, baiki diri kita, tinggalkanlah segala kemungkaran. Dan baru aku baca berita tadi pun, kutipan untuk filem Air Force the Movie selagi bernyawa telah mencapai 6 juta dalam masa 3 hari sahaja. Alhamdulillah. Memang aku tengok in general dekat aku punya video sendiri, orang bagi reaction, review, pendapat macam-macam. Ada yang kata bagus, ada yang bagi rating 5 star, ada yang bagi 10/10. Tapi ada juga yang tak suka, ada juga yang kata filem ni macam Zaf bagi tahu sendirilah, ada dia punya sudut-sudut negatif dia, ada yang bagi komen negatif dan sebagainya. Tapi tak ada masalah lah, macam aku cakap lah, satu-satu produk yang dihasilkan tu of course ada pros and cons tu juga. Tapi kita raikan ke semua pendapat, positif ke negatif ke, kita raikan saja. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum, bye bye, see ya.